Assalamualaikum anak-anak. Hari ini cikgu nak share dengan hampa. Okey, kita nak belajar tentang kekuatan asid dan alkali. Okey, dalam topik ni, alright, so kita akan belajar apa yang kamu mesti boleh. Yang pertama, kita nak tahu tentang definisi. Okey, kita nak definisikan asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah. Okey, yang kedua, anda mesti boleh terangkan kekuatan asid alkali berdasarkan darjah perceraiannya di dalam air. So, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sila buka muka surat 149 dalam buku teks anda ya. Okey, so hari ini kita akan bincangkan asid kuat dan juga asid lemah. Okey, so seperti anda tahu, okey, asid kuat sebenarnya bergantung ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan asid sama ada ia lemah ataupun kuat, okey, iaitu kepada darjah perceraian dan juga pengayunan asid di dalam air. Okey, so kita tengok apa yang dikatakan sebagai asid kuat. Okey, so asid kuat, okey, besarkan sikit. Okey, merupakan asid yang dapat mengion, okey, mengion dengan lengkap di dalam air dan dia akan hasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, so kenapa ini terjadi? So ini terjadi kerana semua molekul hidrogen, okey, kalau dalam cerita ni dia mengambilkan contoh inilah, okey, contoh asid hidroklorik, okey, di mana ia akan larutkan dalam air dan kemudian semua molekul hidrogen klorida tadi tu, okey, akan mengion lengkap kepada ion hidrogen, okey, dan ion klorida. So tak ada lagi molekul klorida. So dah tak ada molekul hidrogen klorida, bermakna kita akan dapat kepekatan ion hidrogen adalah 100% di dalam air. So seperti anda boleh lihat di sini, okey, cikgu besarkan lagi ini adalah asid, okey, gambaran asid yang telah kita larutkan dalam air. So asid ni hidrogen klorida lah, okey, so once dia campur dengan air dia akan jadi aqueous, alright. So ini adalah molekul. So semua molekul ni dia akan terpisah. Okey, ikatannya akan terpisah dan membentuk ion tadi tu. So itulah disebabkan kita boleh kata ion hidrogen adalah 100% kita boleh jumpa di dalam air. So macam mana kita nak tahu yang kehadiran 100% ion hidrogen ni? So kita akan gunakan penunjuk pH lah. Alright. Okey. So itu adalah asid kuat. Okey, jelas. Right. So selain daripada ion hidrogen, okey, kadang-kala asid juga, okey, boleh berpadu dengan molekul air untuk membentuk ion hidroksonium. Okey, this one. So pembentukan ion hidroksonium ni dia terbentuk daripada ikatan datif lah. Okey, so kita boleh kata sesuatu bahan tu ataupun sebatian adalah asid, sama ada dia akan hasilkan ion hidrogen ataupun ion hidroksonium. Okey, once dia berpadu, okey, react dengan water lah. So this one, ini adalah molekul, and then kita masuk dalam air, so itu yang dia dapat 100% hidrogen. So kita boleh classifykan dia sebagai asid kuat. Okey, so apa yang dikatakan sebagai asid lemah? So asid lemah ni pula, okey, kalau anda lihat di sini, dia mengion separa di dalam air dan dia mempunyai kepekat ion hidrogen yang sangat rendah lah. Okay, so basically kita akan gunakan contoh asid etanoik. So untuk pengetahuan kamu, asid etanoik ni, okay, merupakan, kalau bahasa kampung kita, asid etanoik ni sebenarnya adalah cuka. So cuka yang kita beli kat kedai tu sebenarnya nama kimianya adalah asid etanoik. So jom kita tengok dekat bahagian persamaan kimia ni. Okey. So kita boleh kesan, okey, di mana okey, kalau hanya dia kata darjah perceraian molekul asid etanoik, ini dia pernah buat kajian lah, hanyalah sebanyak 100
1.45% sahaja. So it means, okay, bermakna kalau kita ada 100 molekul of acid ethanoic tu, hanya satu molekul acid ethanoic je yang boleh mengion. Mengion ni maknanya dia menghasilkan ion hidrogen. So yang selebihnya dia masih lagi wujud dalam bentuk molekul. Okay, so hanya sedikit sahaja yang boleh terion dan membebaskan ion hidrogen. The rest masih lagi stay dalam bentuk molekul. Okay, so kita tengok dalam gambar rajah ini lebih jelas. Kita ada acid ethanoic glacial. So maksudnya pure lah. Glacial ni pure. Maknanya kita tak campurkan dengan apa-apa. Ini kita akan campurkan dengan air. So apa tindak balasnya? So hanya nampak this little tiny sahaja yang akan menjadi ion hidrogen. The rest masih lagi dalam bentuk hidrogen. Okay? So itulah yang dikatakan sebagai pengayonan separa oleh asid apa? Asid ethanoic. Pengayonan separa. Okay? The rest akan masih lagi muncul dalam bentuk molekul. Alright, can you spot the difference? Boleh tak awak spotkan difference-nya? Kan? So nanti I need you to tell me what is the difference. Okay, dalam ruangan komen nanti. Okay, so kita jumpa dalam bahagian alkali kuat dan alkali lemah pula.